Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita jumpa lagi alhamdulillah dalam rancangan kita iaitu Syoknya Al-Quran. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tanpa lengah kita melengahkan masa, terus kita pergi kepada perbincangan kita seterusnya pada perkataan yang berikutnya, iaitu ad-dallin. Ini kita dapat jumpa dalam ayat yang ketujuh. Iaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iaitu jalan-jalan yang orang telah kau bagi nikmat ke atas mereka, bukannya jalan-jalan yang orang kau murka dan bukannya jalan yang orang-orang sesat. Jadi kalimah yang kita nak lihat hari ini ialah ad-dallin. Ad-dallin bermakna jalan orang-orang sesat, those who go astray. Jadi kita lihat pada orang yang telah ditentukan Allah SWT, iaitu jalan orang-orang yang sesat. Okey, kata ad-dallin kalau mengikut penulis tafsir Al-Misbah, kata ad-dallin dia berasal daripada kata dhalla. Kita lihat dad dengan lam jadi dhalla. Jadi tak kurang kalau menurut penulis tafsir dia kata ada 190 kali kata dhalla dalam pelbagai bentuk yang berulang dalam Quran. Kata ni kata penulis tafsir dia mula pada erti yang bererti kehilangan jalan. Dia bingung. Dia tak tahu arah. Jadi itu dhalal. Jadi makna ni berkembang sehingga kata tersebut juga difahami daripada dalam erti boleh masuk binasa, terkubur dalam erti immaterial, iaitu bererti sesat di jalan kebajikan atau lawan daripada petunjuk. Jadi penggunaan Al-Quran yang beraneka ragam ni, kita dapat simpulkan bahawa kata ni dalam pelbagai bentuknya mengandungi maksud tindakan atau ucapan yang tidak menyentuh kebenaran. Jadi kita dapat fahami kata ad-dallin ni dalam ayat ini adalah orang-orang Nasrani. Ini seperti mana yang diberitahu oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat. Tetapi kita tidak menolak informasi itu. Di sini dapat diulangi bahawa penjelasan yang dikemukakan di atas tentang arti al-maghdubi alaihim video sebelum ni tuan-tuan boleh lihat, yakni bahawa penafsiran ini adalah contoh yang diangkat Nabi daripada masyarakat ketika itu. So Nabi dia bagi tahu tu sesuai dengan berzaman dia supaya orang boleh tengok terus. Ini ciri orang-orang sesat. Ini ciri orang-orang yang dimukai Allah, supaya jangan kalian jadi macam mereka. Jadi kata ad-dallin ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 8 kali. Jadi kata ad-dallin ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 8 kali, maksud 8 kali, dan kata ad-dallun sebanyak 5 kali. Dan paling sedikit ada 3 ayat daripada ayat-ayat yang gunakan kata ad-dallin dan ad-dallun yang dapat membantu memahami apa yang dimasukkan oleh Al-Quran dan kata tersebut. Jadi pertama dari ada surah Al-Imran dalam 90. Sungguhnya orang-orang yang kafir sudah beriman kemudian bertambah kekafirannya. Sekali-kali tidak akan diterima taubatnya dan mereka itu adalah, Allah guna perkataan ad-dallin. Jadi yang ini orang-orang sesat. Dan surah Al-An'am ada ayat 77. Kemudian tak kala dia lihat bulan terbit, dia kata inilah Tuhanku. Tapi setelah bulan itu terbenam, dia kata sesungguhnya jika Tuhanku tak beri petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk ad-dallin. Ini orang-orang yang sesat. Ini cerita Nabi Ibrahim AS lah. Yang ketiga, Quran surah Al-Hijr ayat 56, Ibrahim berkata tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali ad-dallin. Ini orang yang sesat. Jadi ayat pertama di atas menurut penulis tafsir bahawa menggambarkan bahawa orang-orang kafir sudah beriman dan bertambah kekufurannya adalah orang-orang yang sesat. Dari sini difahami bahawa al-maghdubi alaihim sebenarnya tergolong orang-orang sesat, dan demikianlah pula sebaliknya. Daripada kedua ayat terakhir yang dipilih di atas dapat ditemukan 3 jenis daripada jenis-jenis orang ad-dallun ini, iaitu orang yang tidak menemukan atau tidak mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala atau agama yang benar. Maksudnya mereka tak mengetahui adanya ajaran agama. Bukan mereka nak tolak, mereka tak tahu. Atau pengetahuan mereka sangat terbatas. Mungkin dia duduk kat bukit, kat gunung mana memang tak ada internet, tak ada siapa boleh sampai, dia seorang-seorang duduk kat situ. Kat pulau mana ke, jadi agama tak sampai. Jadi mereka pasti tidak menyentuh kebenaran agama, mereka pasti sesat. Paling tidak kesesatan perjalanan menuju kebahagiaan ukhrawi. Ini adalah sisi pertama di ucapan Nabi Ibrahim di atas, sedang sisi kedua menggambarkan jenis kedua daripada ad-dallun.
Dan berkenaan mereka ni hanya Allah SWT tahulah nasib mereka. Kalau dalam banyaklah perbincangan ahli fuqaha, tapi kita tak nak bincangkan di sinilah. Nanti tuan-tuan boleh rujuk pada yang pakar lah, insyaAllah. Yang kedua pula perkataan ad-dallun ini, boleh juga dikenali siapa orang yang pernah memiliki sedikit pengetahuan agama, ada iman dalam hati dia, tapi pengetahuan itu tidak dikembangkan, tidak diasah, tidak diasuh jiwa dia, sehingga akhirnya pudar begitu saja. Aku rasakan pudar dalam hatiku. Jadi dia hilang macam tu saja. Sebab tu benda agama ni dia kena polish. Nabi kata Quran ni dia hilang daripada kita ni lebih cepat daripada tali buta tu kan. Jadi dia cepat. Jadi dia ukur segala sesuatu dengan hawa nafsu dia. Mereka ni berada di puncak kesesatan kerana yang orang jenis pertama tadi memang pada dasar dia tak tahu. Sedangkan yang jenis ini dia dah ada pengetahuan tapi dia tak nak kembangkan. Termasuk jenis ini adalah orang-orang yang hanya gunakan akal dia semata-mata dan menjadikannya satu-satunya ukuran dia, walaupun dalam wilayah yang tak dapat disentuh oleh kemampuan akal. Sebab akal kita ni terhad. Dia perlu dibantu dengan wahyu. Baru dia akan kena ada gabungan wahyu dan akal, baru kita akan dapat kebenaran yang sebenarnya. Yang jenis yang ketiga pula yang digambarkan oleh surah Al-Hijr ayat 15 adalah mereka yang berputus asa dari rahmat Allah SWT. Ini yang sedih ni. Banyak ragam keputusasaan dan banyak pula penyebabnya. Seperti putus asa, Allah bagi dia sakit, dia tak sembuh, dia putus asa, dia keluar Islam. Dia tak berjaya, dia tak percaya ada Tuhan dah. Dia kemudian mungkin dia banyak buat maksiat sampai dia rasa Allah tak ampunkan dia dah. Dia masih lagi jatuh dalam lembah maksiat sebagainya, maka dia akhirnya dia give up. Kesemuanya berakhir pada tidak bersangka baik pada Allah SWT. Demikian ayat terakhir ni, surah Al-Fatihah ni ajar bahawa manusia agar mohon pada Allah, sekiranya andai kalau boleh bagilah petunjuk oleh dia, sehingga mampu menelusuri jalan luas lagi lurus. Jalan yang pernah ditempuh bukan kita, jalan pernah ditempuh oleh orang-orang yang telah memperolehi kejayaan, sukses dalam hidup ini. Bukan jalan orang yang gagal dalam kehidupan ini. Kerana tidak mengetahui arah yang benar. Kita sekarang dah ada Waze kita Quran. Waze kita Quran. Map kita Quran. Jadi ataupun orang yang dulu atau mengetahuinya tapi enggan. Kita dah ada Waze tak nak guna, degil. Waze salah aku betul. Degil. Ini itu masalah dia. Kita ada Quran, degil. Akhirnya kita jadi orang yang sesat. Jadi ayat ni ajar kaum muslimin agar selalu optimis menghadapi hidup ini. Bukankah kata benar tafsir, bukankah nikmat Allah tu selalu tercurah kepada hamba-hamba dia? Siapa dia? Orang yang sudi menerima hidayah daripada Allah SWT. Moga Allah menjauhkan kita daripada golongan-golongan orang yang dimurkai dan sesat. Mudah-mudahan Allah bagi kita rahmat. Jangan lupa tekan button subscribe, share dan juga tekan notification. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat. Mudah-mudahan manfaat ini tersebar luas ke seluruh alam, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja pertemuan kita. Kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.